Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama hadir dalam majlis ilmu, dalam kuliah yang dianjurkan, majlis taklim Nurul Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita dalam hidayatnya Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan kepada kita hidayatnya Allah Subhanahu wa taala, dimantapkan di dalam hati kita hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dan pengikutan kita terhadap hidayah tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dikumpulkan bersama sahibul hidayah, orang yang diutuskan dengan hidayah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Dalam pengajian yang lalu kita bahaskan kita bacakan daripada bahagian tafakur tentang budi pekerti yang mulia daripada muka surat 55, yang mana kita sebutkan bahawa akhlak itu ada baik dan ada buruknya, dan kita sebutkan akhlak itu seperti mana ianya ada yang baik, ada yang buruk, maka manusia terdedah kepada kedua-duanya. Sebahagian daripada manusia direzekikan dengan akhlak-akhlak yang mulia, beberapa akhlak yang mulia, ataupun dimantapkan beberapa akhlak yang mulia. Adapun sebahagian lagi, mereka ini dilahirkan dengan dengan akhlak-akhlak yang tidak baik, sehingga mereka perlu untuk berusaha mengeluarkan daripada sifat-sifat yang buruk. Adapun mereka yang diberikan sifat yang baik akan tetapi belum dimantapkan, perlulah mereka untuk memantapkan ataupun mempelajari cara-cara untuk memantapkan daripada sifat-sifat yang baik yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan dipelajari ilmu tersebut. Ini ilmu itu lam yuladul mar'u aliman, yakni seseorang itu tidak dilahirkan dengan berilmu. Yakni tidak ada seorang pun yang dilahirkan yang diberikan hadiah ilmu begitu sahaja. Dan kemudian Nabi menyebutkan as-sabru bitasabbur. Sabar ini, sifat sabar ini dikecapi ataupun dimiliki oleh seseorang dengan berusaha untuk mempelajari sifat sabar tersebut dan mempraktikkan sifat sabar tersebut apabila berlaku perkara-perkara yang memerlukan daripada kesabaran. Yang mana kita tahu kesabaran terhadap mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, bersabar untuk meninggalkan maksiatnya Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas musibah dan perkara ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali seseorang itu melepasi daripada ujian tersebut, maka kesabarannya akan dinaikkan oleh Allah dan kemudian diberikan ujian untuk level yang seterusnya, wa hakadha ila sehinggalah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang mulia ataupun budi berkerti yang mulia ini dapat seseorang itu dapat memiliki daripada sifat-sifat yang mulia ini dengan pengaruh dengan orang yang dia duduki ataupun dengan orang yang dia berkawan. Ini akhlak yang mulia ini dapat mengalir daripada diri seseorang itu kepada orang lain hanya dengan mujalasah atau duduk seseorang itu dengan orang lain yang mempunyai akhlak yang mulia. Begitu juga dengan sebaliknya. Apabila seorang yang bersahabat dengan orang yang baik, maka dia akan terkesan dengan akhlak sahabatnya. Begitu juga apabila dia bersahabat dengan orang yang buruk akhlaknya, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala, maka dia juga akan terkesan dengan akhlak buruk sahabatnya tersebut, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
disebutkan Nabi diberikan perumpamaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti penjual minyak wangi dan juga orang yang duduk berdekatan dengan tukang besi, iaitu orang yang masuk dalam kedai minyak wangi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dia akan beli daripada minyak wangi tersebut ataupun dia akan diberikan sedikit caletan daripada minyak wangi, ataupun paling kurang dia akan keluar daripada kedai tersebut dengan membawa wangian ataupun wangian yang melekat pada tubuh badan dia sewaktu dia berada di dalam kedai minyak wangi tersebut. Wahakadha, sama ada dia akan beli daripada minyak wangi itu tersebut, dalam erti kata akhlak yang mulia itu mantap dalam diri dia, ataupun dia akan diberikan sedikit daripada wangian, iaitu dia mendapat merasa kenikmatan untuk sifat yang mulia, ataupun dia akan dapat sedikit daripada haruman tersebut yang melekat daripada tubuh badan dia. Adapun orang yang mendekati daripada tukang besi, dan ini bukan kita beri tamthilan ini untuk merendahkan orang yang bekerja dengan besi dan sebagainya, akan tetapi hanya sebagai tamthilan. Ini orang yang bekerja di berdekatan ataupun orang yang duduk dekat dengan tukang besi, maka dia akan sama ada dia akan terkena percikan api tersebut. Terkena percikan api sehingga mungkin akan melubangkan daripada baju dia dan sebagainya. Ataupun dia akan terkena daripada asap yang datang daripada bakaran besi tersebut, yang mana akan mendatangkan bau yang tidak indah kepada badan dia. Wahakadha, yang ini bersahabat dengan orang-orang yang mempunyai akhlak yang buruk ini akan mendatangkan kesan ataupun bau yang tidak elok kepada orang tersebut. Dan Nabi SAW ataupun berkata orang-orang salih, man jalasal akhyar, barang siapa yang bersahabat dengan orang-orang baik, maka dia akan dibangkitkan, husyira ma'al akhyar, mereka akan dibangkitkan dengan orang-orang yang baik, wa in kana minal ashrar, walaupun pada mulanya dia orang yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, wa man jalasal ashrar husyira ma'al ashrar, mereka akan dibangkitkan, barang siapa yang duduk bersama orang-orang yang tidak baik akan dibangkitkan waliyadzubillah bersama orang-orang yang tidak baik, walaupun dia daripada kalangan ataupun pada mulanya dia orang yang baik-baik, waliyadzubillah tabaraka wa taala. La ilaha illallah. Disebutkan barang siapa yang meninggal dunia hatta fi jawfil Ka'bah, barang siapa yang meninggal dunia walaupun di dalam Kaabah, akan tetapi dia tidak akan dibangkitkan kecuali dengan orang yang dia cintai. Dia tidak akan dibangkitkan kecuali dengan orang yang dicintai, waliyadzubillah. Di sini menunjukkan betapa pentingnya seseorang itu menjaga hatinya dengan hanya mencintai, dengan menyukai, dengan mempunyai inclination, yakni kecenderungan hati itu hanya kepada orang-orang yang baik-baik. Kerana waliyadzubillah, walaupun pada zahirnya kita disibukkan oleh agama, amalan-amalan agama, akan tetapi kalau hati ini cenderung kepada waliyadzubillah orang-orang K-pop ke sebagai masalan, ataupun pemain bola ke, ataupun siapa-siapa, mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepanjang hidup mereka tidak pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hakadha, maka ditakuti mereka akan dibangkitkan dengan orang-orang sebegini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kepentingan duduk dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as sadiqin, dan duduklah kamu bersama orang-orang yang sadiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam pepatah Arab, manjalas janas, ataupun kalau dalam pepatah Inggerisnya mangkisi mangkidu, iaitu manjalas, barang siapa duduk dengan seseorang, maka dia akan menjadi seperti orang tersebut. Janas, dia akan menjadi seperti orang tersebut. Yang ini terkesan dengan sifat-sifat tersebut. La ilaha illallah. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat yang bernama Ansyajah. Seorang sahabat yang bernama Ansyajah. Kita mulakan perbahasan daripada muka surat 55. Tafakur tentang budi pekerti yang mulia. Maka Ansyajah ni datang bersama sahabat-sahabatnya
untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berjumpa dengan untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setibanya mereka di kota Madinah, sahabat-sahabat Ansyajah ni yakni gembira, tak sabar untuk nak berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka meninggalkan daripada unta-unta mereka tanpa diikat dan juga terus bergegas berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ansyajah ni, dia diberikan Allah Subhanahu wa taala ketenangan sehingga dia tidak terburu-buru, iaitu tibanya yakni diikat dulu unta dia, kemudian dia tengok kawan-kawan dia tinggal unta tidak terikat, maka diikatkan unta kawan-kawannya, dan kemudian dia merapikan pakaiannya, yakni sewaktu kita bersafar, terutamanya naik binatang tunggangan, terkadang baju ni akan kotor ataupun akan melekat daripada bau-bau yang tidak enak dan sebagainya, maka dia pun menyiapkan tubuh badannya sehingga ianya sesuai untuk berjumpa dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan Ansyajah ini, kelakuan Ansyajah ini diperhatikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu dengan Ansyajah berkata ataupun bersabda, kamu mempunyai dua sifat yang mulia. Kamu Ansyajah mempunyai dua sifat yang mulia, iaitu al-anah wa tu'adah, ataupun ketenangan dan tidak gopoh-gapah. Maka dua sifat ini merupakan satu sifat yang mulia yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipuji sifat tersebut. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila melihat sesuatu kebaikan, Nabi akan memberi semangat kepada orang tersebut dengan dipuji sifat kebaikan, sehingga orang itu dapat menambahkan lagi daripada kebaikan daripada sifat tersebut, ataupun dapat menyempurnakan daripada sifat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, dan dijadikan sebagai tauladan kepada orang lain untuk mengambil iktibar, untuk cuba untuk menyingkapi daripada sifat ketenangan dan gopoh-gapah. Bahkan di dalam riwayat menyebutkan ta'allamal ilm, belajarlah ilmu agama, wa ta'allama lil ilmi as-sakinata wal waqar, belajarlah ilmu dan belajarlah untuk ilmu itu ketenangan dan sakinah, ketenangan dan waqar, iaitu tenang dan tidak tergopoh-gapah. Iaitu hatta dalam menuntut ilmu kita diperintahkan untuk mempunyai sifat ini dalam belajar. Wa ta'allama at-tawadhu' liman ta'allama min, dan belajarlah sifat tawadhu', merendah diri di hadapan orang yang kamu pelajari ilmu tersebut. Maksudnya kita perlu beradab dengan ilmu, dan kita juga perlu beradab dengan orang yang disebabkan beliau Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu. Yang ini disebabkan guru itu Allah Subhanahu wa menjadikan dia sebagai perantaraan untuk kita dapat ilmu. La ilaha illallah. Kemudian Ansyajah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adakah sifat ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada aku secara semula jadi ataupun atas usaha? Maka Rasulullah mengatakan ianya adalah semula jadi, nak menunjukkan bahawa sebahagian manusia ini direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mulia. Adapun sebahagian yang lain, terkadang mereka tidak mendapat rezeki tersebut, yakni mereka dilahirkan tidak mempunyai sifat-sifat yang mulia, akan tetapi boleh mereka melatih, mendidik diri dan nafsu mereka itu sehingga bersifat dengan sifat yang mulia. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan daripada akhlak yang mulia. Kalau akhlak itu tidak boleh dididik, kalau akhlak itu tidak boleh disempurnakan, maka Nabi tidak akan mengatakan innama bu'ithu liutammima, aku tidak diutuskan untuk menyempurnakan. Disebabkan Nabi itu diutuskan untuk menyempurnakan sesuatu, maka tugas itu, maksudnya tugas itu boleh dilakukan dengan didikan dan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan itu antara doa yang penting untuk kita baca terutamanya adalah sering kita memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sifat tersebut. Allahumma hdina li ahsanil a'mali wal akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyi'aha, la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Ya Allah, berilah aku hidayah, berikanlah aku petunjuk untuk aku dapat melakukan amalan dan berakhlak dengan akhlak yang terbaik, kerana tidak ada sesiapa yang mampu untuk memberikan aku kekuatan untuk melakukan amalan yang terbaik dan akhlak yang mulia kecuali Engkau. Wasrif anna sayyi'aha, dan jauhkanlah aku daripada akhlak dan amalan yang buruk, dan tidak ada yang mampu untuk
mengalihkan daripada akhlak dan amalan yang buruk itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang ini diberi kekuatan untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia dan dijauhkan daripada akhlak-akhlak yang buruk. Kita tahu kelemahan diri kita, kita tahu di mana kekuatan kita, dan kekuatan yang kita ada pun kadang-kadang kita rasa macam kekuatan, tapi ianya tidak mampu dilakukan kecuali daripada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang salah satu sifat yang mulia, alaikum bisidqi, hendaklah kamu mempunyai sifat benar. Alaikum bisidq, hendaklah kamu melatih berusaha untuk berkata jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, kerana kejujuran, kebenaran ini akan membawa kamu kepada kebajikan, melakukan perkara-perkara yang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan ini akan membawa kamu kepada syurga. La yazalu rajulu yataharra sidqa, seseorang itu akan berusaha sedaya upaya untuk bersifat jujur sehingga dia ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan ahli-ahli yang benar, daripada orang-orang yang jujur. Maksudnya kadang-kadang dia nak cakap tak betul, tapi dia berusaha tahan nafsu dia untuk cakap yang betul. Kadang-kadang dia ada peluang untuk cakap tak betul, tapi dia berusaha untuk hanya cakap perkara yang benar. Maka lama-lama dia akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi di kalangan orang-orang yang benar. Sehingga kejujuran itu merupakan satu perkara yang dah natural dah dalam diri dia. Tak mungkin dia akan dusta, sebab dia dah melatih dirinya daripada kecil, ataupun dia dah dilatih oleh ibu dan ayahnya untuk berkata jujur dari kecil, sehingga tidak mungkin untuk dia mengatakan kecuali yang benar. La ilaha illallah. Sehingga Nabi SAW yang diberi gelaran As-Sadiqul Amin, seseorang yang benar dan boleh dipercayai, iaitu apabila dilihat ataupun disebutkan tentang Nabi SAW, fa'innahu laisa biwajhi kadzab, yakni bila orang Yahudi melihat kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan ini bukan muka orang-orang yang berdusta. Yakni hanya dengan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dapat mengetahui bahawa ini merupakan wajah orang yang benar perkataannya, wajah orang yang benar perbuatannya, wajah yang benar hati dalamannya, sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, iyyakum wal kadhib, kata Rasulullah, berjaga-jagalah kamu daripada bersifat bohong ataupun daripada berbohong, berdusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, kerana sifat berdusta, suka berbohong ini akan membuatkan seseorang itu tergelincir ke lembah maksiat ataupun melakukan daripada perkara-perkara yang buruk. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perkara-perkara buruk itu akan menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka. Wala yazalu rajulu yataharra al-kadhiba hatta yuktabu 'indallahi kadzdzaba, dan seseorang itu berusaha melatih diri untuk tipu. La ilaha illallah. Yang tadi tu melatih diri untuk berdusta, untuk bersifat benar, akan tetapi yang ni melatih diri untuk tipu. Lama-lama tipu tu dah menjadi satu kebiasaan dah, second nature. Tak boleh nak cakap sesuatu kecuali yang tak betul. La ilaha illallah. Dan tak perlu nak fikir panjang, tak perlu nak buat apa-apa untuk nak pusing sana pusing sini, wahakadha. La ilaha illallah. Naam. Maka kedua-dua sifat ini, sifat benar, sifat jujur, untuk mendapatkannya adalah dengan usaha. Begitu juga sifat berdusta ini juga boleh didapati dengan usaha. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Naam. Maka sebagai seorang yang beriman, kita hendaklah kita membaca daripada Al-Quran dan melihat daripada ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat-sifat yang mulia yang sepatutnya dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apabila ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kana khuluquhul Quran. Sahabat iaitu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Maka Nabi itu adalah macam demo untuk Al-Quran. La ilaha illallah. Ataupun yang lebih mulia itu, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah merupakan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan Imam Haddad ada mengatakan bahawa terkadang aku mendidik anak muridku itu untuk bersifat dengan sesuatu sifat yang baik itu makan tahun. Itu kadang-kadang mengambil masa bertahun-tahun untuk mendidik diri seseorang itu untuk bersifat dengan akhlak yang mulia. La ilaha illallah. Maka dengan ini kita dapat mengetahui bukan hanya penyakit-penyakit zahir sahaja yang dapat menular, akan tetapi akhlak-akhlak mulia ini juga dapat mengalir daripada satu orang ke orang yang lain hanya dengan seseorang itu duduk bersama orang-orang yang baik. Dan kami diingatkan oleh guru-guru kami, ya ini sekarang ni kita sebagai contoh berada di musim tengah PKP dan sebagainya, ataupun tengah COVID dan sebagainya, maka kawan kita adalah bukan hanya di fizikal punya kawan, akan tetapi kita punya kawan-kawan di alam maya juga akan memberi kesan. Sebagai contoh, kawan-kawan kita di WhatsApp, grup-grup di WhatsApp, kawan-kawan kita di Facebook ataupun grup-grup di Facebook, ataupun apa-apa sahaja, Telegram, Instagram dan sebagainya, ya ini siapa yang kita add sebagai kawan ataupun siapa yang kita follow itu akan memberikan kesan kepada kita kalau kita tidak mengambil perhatian terhadap perkara-perkara tersebut. Ya ini terkadang apa yang mereka post itu akan mendatangkan kebaikan, iaitu manfaat, ataupun keburukan, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Maka kita tengok kawan yang banyak mendatangkan manfaat, yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Rasulullah, mengingatkan kita kepada negeri akhirat, maka orang-orang ini adalah orang yang baik dan bagus untuk kita ikuti, kerana apa-apa yang mereka share itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kawan-kawan yang semua benda dia share, semua benda dia dapat, dia nak share tanpa mengenal pasti sama berita itu adalah sahih ataupun tidak, sama ada berita itu akan mendatangkan manfaat ataupun tidak untuk perkara dunia ataupun akhirat dan sebagainya, apa-apa dia dapat semua dia share, maka orang-orang seperti ini kita kena fikir sama ada bagus atau tidak untuk kita follow. Mungkin tak perlu nak unfriend, tapi kita tak perlu nak ada dia punya news feed selalu. Sebab apa? Sebab kebanyakan yang dia post kadang-kadang menyebabkan kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillahi tabaraka wa taala. La ilaha illallah. Naam. Maka bertafakur tentang sifat-sifat yang mulia, dan sebaliknya di dalam yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, maka akan membuahkan ataupun akan memberikan kita, ataupun ianya akan menyebabkan kita memikirkan sama ada kita ni adalah mempunyai akhlak yang baik ataupun sebaliknya. Naam, kita baca sedikit secara ringkas ayat-ayat Al-Quran yang diberikan, yang dikhabarkan oleh Imam Haddad di sini pada muka surat 56. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu di dalam kenikmatan, iaitu kerana sifat baik mereka itu, mereka mendapat kenikmatan yang hakiki di akhirat. Wa innal fujjar, dan orang-orang yang jahat, sama ada akhlak ataupun perbuatan mereka akan berada di dalam lembah neraka, waliyadzubillah. Faman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Allah bertanya, adakah orang yang beriman itu akan disamakan dengan orang-orang yang fasik? La yastawun, tak mungkin. Iaitu orang yang beriman dan bersifat dengan sifatnya orang yang beriman tidak mungkin akan sama dengan orang yang beriman, akan tetapi bersifat dengan orang yang bersifat melakukan dosa-dosa besar. Fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang memberi, iaitu memberi ini daripada sifat yang baik, sifat dermawan dan sebagainya, pemurah. Wattaqa, dan bertakwa kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan jalan kebaikan, maka kami akan permudahkan baginya jalan yang baik, iaitu syurga. Wa amma man bakhila, ini sifat yang buruk, iaitu sifat bakhil. Wastaghna, dan rasa cukup dengan apa yang dia ada, tak memerlukan daripada kebaikan daripada orang lain, ataupun rasa tidak perlu daripada nasihat daripada orang lain. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan hari akhirat, maka kami akan menyusahkan kehidupannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna, ni antara perkara yang penting untuk kita fikirkan. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman ataupun sempurna iman mereka. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, apabila dia berzikir kepada Allah, apabila dia membaca daripada Al-Quran, apabila dia bersalat dan sebagainya, apabila dia duduk bersama orang-orang yang saleh, wajilat qulubuhum, maka akan
akan hancur berkecai hati mereka kerana merasakan kehinaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kerana rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka akan bertambahlah iman mereka, dan sifat mereka itu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah orang yang bertawakal? Orang-orang yang mendirikan salat dan orang-orang yang menginfakkan rezeki-rezeki yang telah diberikan kepada mereka. Maka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka mendapat darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dikejarkan adalah pangkat dan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak di sisi manusia. Wa maghfiratun, dan pengampunan daripada Allah, wa rizqun karim, dan pemberian yang berlimpah-limpah. Naam. La ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir yang diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kami siksa sesuai dengan dosanya. Muka surat 57. Di antara mereka ada yang kami kirimkan angin kencang, ada yang disiksa dengan suara, dan ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada yang kami tenggelamkan. Tiadalah Allah hendak menganiayai mereka, akan tetapi mereka sendiri yang menganiayai diri sendiri. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kerana kita ini daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, sabaqat rahmati ghadabi. Rahmat aku ini mendahului daripada kemurkaanku. Yang ini kalau kita nak tengok, yang ini betapa banyak dosa yang kita sendiri lakukan. Yang ini kalau nak difikirkan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kalau Allah azab kita dengan sekecil-kecil azab, sekecil-kecil dosa yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan hancur. Akan tetapi disebabkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan peluang untuk kita bertaubat, diberikan peluang demi peluang untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki keadaan kita bersama Allah, untuk memperbaiki keadaan kita bersama makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat kembali kepada Allah dalam keadaan yang lebih baik. Naam. Kemudian disebutkan sifat-sifat orang munafik. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka setia pada satu dengan yang lain. Ya'muruna bil munkar. Mereka ini merintahkan untuk melakukan kemungkaran dan melarang daripada kebaikan. Nasullah, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, mereka ini wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Innal munafiqina humul fasiqun. Naam, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang munafik ini dan orang-orang kafir akan neraka Jahannam, waliyadzu billahi tabaraka wa taala, dan mereka dilaknat oleh Allah dan akan diberikan azab yang buruk. Adapun orang-orang yang beriman, mereka ini setia membantu satu dengan yang lain, mengajak kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran, mendirikan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan syurga sebagai balasan. Mereka akan kekal di dalamnya. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar. Dan rahmat ataupun keridaan Allah itu lebih besar nilainya daripada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perkara yang antara perkara yang terakhir akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada ahli syurga. La ilaha illallah. Selepas Allah Subhanahu wa taala yang ini mengumpulkan ahli-ahli syurga dan diberikan kita untuk melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bolehkah aku memberikan sesuatu yang lebih kepada kamu? Maka ahli syurga akan mengatakan, ya Rab, yakni engkau telah selamatkan kami daripada api neraka, engkau telah masukkan kami ke dalam syurgamu, engkau telah berikan kenikmatan, engkau telah izinkan kami untuk melihat kepada wajahmu yang mulia. Apa lagi mungkin nikmat yang dapat kami minta ataupun mohon daripada kamu? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa uhillat alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku akan memberikan keridaan kepada kamu sehingga tidak akan ada kemurkaan selepas ini. Maka itu merupakan cherry on the cake, iaitu yang kenikmatan yang paling agung, yang paling besar, iaitu mendapat daripada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat lain, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, di antara orang yang beriman itu ada orang-orang yang jujur memenuhi janji ikrarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Adakah kita di kalangan orang-orang yang memenuhi daripada janji-janji ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Antara janji ikrar kita adalah yakni kita mengaku Allah itu sebagai Tuhan, dan kalau kita benar-benar mengaku Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, yang tidak ada Rabb yang selayaknya disembah melainkan Allah, adakah kita telah menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah? Adalah kita telah meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala? Maka ini perkara-perkara yang terkait dengan janji ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka apabila kita membaca daripada ayat-ayat Al-Quran, membaca daripada sifat-sifat yang mulia, mendengar daripada sifat-sifat yang sepatutnya kita jauhkan diri daripada perkara tersebut, hendaklah kita tuju kepada diri kita sendiri dan bukan kita fikir kepada orang lain. Yang ini masalah kita, kadang kita tujukan itu kepada orang lain tapi tak tuju kepada diri kita sendiri, sehingga manfaatnya kurang, manfaat tersebut kurang. Akan tetapi kalau setiap apa yang kita dengarkan kita tujukan kepada diri kita, kita yang perlu dibaiki, akhlak kita yang perlu untuk diperbaiki dan sebagainya, maka insya-Allah akan mendatangkan kesan yang baik dan sempurna. La ilaha illallah. Naam. Maka Imam Haddad mengatakan, ingatlah bahawa buah tafakur ini ialah mencintai orang-orang yang baik, berbahagia, dan menekan diri untuk terus beramal sesuai dengan amalan-amalan mereka dan berakhlak dengan akhlak dan budi pekerti mereka. Naam. Yang ini membaca tentang mereka, duduk bersama-sama orang-orang soleh ini akan menyebabkan kita tergerak untuk beramal dengan amalan mereka dan berakhlak dengan akhlaknya mereka. Jika kita mahu menurutkan hati dalam liku-liku perbicaraan mengenai tafakur ini, tentulah kami akan lari dari maksud kami yang asal, iaitu menulis buku ini secara ringkas sahaja. Akan tetapi apa yang sudah kami bicarakan di sini rasanya sudah memadai bagi orang yang mempunyai akal yang waras, kata Imam Haddad. Iaitu kalau nak disebutkan tentang perbahasan akhlak ini, maka ianya adalah perbahasan yang sangat panjang lebar. Akan tetapi Imam Haddad mengatakan cukuplah bagi orang yang mempunyai akal untuk memikirkan tentang perkara yang telah disebutkan oleh Imam Haddad dan dikiaskan dengan perkara-perkara yang lain. Kemudian Imam Haddad meneruskan dengan mengatakan bahawa tafakur itu biar sesuai dengan bunyi ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Wahai saudaraku, hendaklah anda mengingatkan apa yang munasabah dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW ataupun berita-berita daripada orang-orang yang terdahulu, dan kaitkan dengan jenis tafakur anda itu, sebagaimana yang saya lakukan ketika saya membicarakan tiap-tiap topik yang terkandung di dalam buku ini. Tetapi ingatlah, jangan sampai anda memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai anda memikirkan tentang zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya dari segi barangkali anda ingin mengetahui apa dia zat dan sifatnya itu dan bagaimana kedua-duanya. Tiada seorang pun yang cuba mendalami dalam perkara ini, melainkan dia akan terhumban ke dalam jurang yang membahayakan, akan tergelincir ke dalam lubang pentashbih, iaitu penyamaan bentuk yang sukar untuk diselamatkan daripadanya. Telah diriwayatkan sabda ini secara marfu' kepada Nabi SAW yang berbunyi, tafakkaru fi ayatillah wa la tafakkaru fillah fa innakum lan taqduru haqqa qadrih. Berfikirlah pada bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan jangan berfikir pada zat Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya kamu tidak mampu mencapai hakikatnya. Sekian sahaja apa yang saya hendak bicarakan tentang adab-adab tugas-tugas tafakur ini. Dan maksud wirid-wirid dan jiwanya ialah menghadirkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala padanya. Hendaklah anda jaga perkara ini dan anda tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala selama anda tidak mengikut jalan kepadanya, iaitu dengan memindahkan amalan-amalan yang lahir itu dengan memaksa hadir diri dengan Allah Subhanahu wa taala padanya. Jika anda membiasakan beramal semacam ini selalu, kelak akan dikelubungimu cahaya-cahaya pendekatan diri dan akan meliputimu ilmu-ilmu makrifat, dan pada ketika itu sahajalah hatimu akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keseluruhannya, dan menjadilah keadaan
dan menjadilah keadaan hadir hati dengan Allah, hadir diri dengan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai satu tabiat dan kelakuan yang kukuh baginya, sehingga anda terkadang memaksa hadir hati dengan manusia bila ada keperluan kepadanya, dan dalam banyak hal anda sampai tidak mampu melakukan yang demikian. Hanya bila sudah sampai ke tingkat itulah akan berlakunya ghaibah, istighraq dan fana kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain lagi dari kehendak batin ahli Allah. Dan pokok dari semua itu ialah membiasakan selalu amalan-amalan yang lahir serta memeliharanya dengan betul, menyertai hadir hati dengan Allah Subhanahu wa taala dalam semua amalan tadi. Ingat, jangan sampai anda meninggalkan sesuatu amalan yang berupa wirid dan sebagainya kerana bimbang tidak dapat mengekalkannya, kerana ingatan semacam itu adalah dari tabiat orang yang bodoh. Wahai saudaraku, jangan pula anda mengamalkan sesuatu amalan hanya bergantung kepada keupayaan dan waktu lapang, tetapi hendaklah anda membuat sesuatu yang lebih daripada biasa ketika ada keupayaan dan tidak mengulangi yang biasa bila datang waktu malas. Naam. Kat sini Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan kita agar supaya apabila bertafakur itu, walaupun ada macam-macam jalannya, walaupun ada berbagai cabangnya untuk kita bertafakur tentang kehidupan kita, bertafakur tentang kematian, bertafakur tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, bertafakur tentang sifat-sifat yang mulia dan sebagainya, akan tetapi ada perkara yang kita dilarang untuk bertafakur tentangnya, iaitu tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ini bertafakur tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dilarang kerana akal kita tidak mampu untuk sampai kepadanya. Adapun daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana daripada Asmaullahil Husna, 99 nama Allah Subhanahu wa taala, ada daripada nama-nama tersebut yang disebutkan sebagai sifatul jamal, iaitu sifat-sifat yang mulia, yang indah, yang mana sifat-sifat indah itu seperti sifat rahmatnya Allah, sifat pemaafnya Allah, sifat maha lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala, sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada nama-nama Allah yang bersifat al-jamal ini, yang bersifat indah ini perkara yang kita dituntut untuk yang ini bersikap dengan sifat tersebut, untuk berakhlak dengan akhlak tersebut, bersifat rahmah kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala, memaafkan setiap orang yang menzalimi kita ataupun melakukan yang menyebabkan maruah kita dikotori dan sebagainya, bersifat pemurah kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun daripada sifatul jalal, iaitu sifat keperkasaan, seperti Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Muntaqim, Al-Qahhar dan sebagainya, maka sifat-sifat ini menunjukkan keperkasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tidak mampu ataupun kita dilarang untuk bersifat dengan sifat tersebut kerana tidak layak kecuali kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadapan nama-nama ataupun sifat-sifat Al-Jalal, perlulah kita merendahkan diri kita, merasakan kehinaan kita, merasakan betapa perlunya kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ketidakmampuan kita atas segala perkara melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kefakiran kita terhadap rahmat dan pemberian dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebutkan. Bahkan ada sekali Syekh Zainul Asri menyebutkan, yakni Allah Subhanahu wa taala, dekat tangan kita ni, tangan kanan ni ada 18, ada dalam bahasa Arab tu ada dia tunjuk 18, dan sebelah kiri ni 81. Maka sifatul al-jalal yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala ni ada 18, dan yang sifat yang keindahan ini ada 81. Wahakadha 18 dengan 81 99. Walhasil iaitu betapa pentingnya kita untuk bertafakur. Ini hatta bila kita membaca daripada Asma'illahil Husna pun kita melihat apakah sifat-sifat yang boleh untuk kita bersifat dengannya, maka kita doa agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat tersebut dan dimantapkan sifat tersebut dalam diri kita. Adapun daripada sifat-sifat yang tidak boleh, maka kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada kemurkaannya melalui sifat-sifat tersebut. La ilaha illallah.
Naam. Dan uh, naam, dan disebabkan itu apabila kita melalui daripada ayat-ayat Al-Quran ataupun kita membaca daripada ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang perkara-perkara yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, dalam Al-Quran disebutkan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Disebutkan tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman itu bersemayam di atas al-'arsy dan sebagainya. Maka perkara-perkara tersebut perlulah kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu sebagai contoh, kalau kita lalu di masjid, kita tahu sebagai masjid itu Baitullah, iaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita yakin bahawa itu bukanlah tempat yang ini diduduki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana fikiran kita ini manusia bila dia punya rumah dia akan duduk di situ, ataupun kebiasaannya manusia kalau itu rumah dia akan duduk di situ, wahakala. Maka apabila terkait dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun kita membaca daripada kalimat-kalimat seperti ini, maka kita serahkan maknanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan itu kita yakini, iaitu Allah menyebutkan tentang yadullah, kita sebutkan tentang perkara-perkara yang seperti itu, ayat-ayat mutasyabihat, akan tetapi kita menyerahkan segala makna itu kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana ianya sesuai bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad tentang wirid ini. Kemudian diingatkan kita tentang wirid. Hendaklah kita ataupun pokok asas daripada wirid-wirid ini adalah untuk menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu dihadirkan hati, hadir hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala, maka lama kelamaan apabila istiqamah melakukan perkara tersebut akan dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dapat mengenal akan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu tanda dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Haddad mengingatkan kita jangan sampai kita bermalas-malasan. Jangan kita bermalas-malasan untuk beramal kerana takut tidak istiqamah. Iaitu apabila orang kata, ni ada satu amalan, dia kata, tak apalah, aku tak nak ambil. Sebab apa? Sebab aku takut nanti aku malas nak buat ataupun aku tak mampu nak buat. Dia kata, jangan sampai meninggalkan sesuatu amalan yang berupa wirid dan sebagainya kerana bimbang tidak dapat mengekalkannya, kerana ingatan semacam itu ialah tabiat orang yang bodoh. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian Imam Haddad sebutkan di sini, dikata pada mulanya menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala ni merupakan perkara yang susah untuk dilakukan, kerana kita ni biasanya dah terlampau biasa dengan manusia, sehingga nak hadirkan hati bersama Allah merupakan satu perkara yang susah, seakan-akan dianggap mustahil. Akan tetapi Imam Haddad kata, kalau kita dah berusaha, dan Imam Haddad mengatakan melalui experience, speaking from experience, dia mengatakan bahawa lama kelamaan bila kita memaksa diri kita ni untuk hadir hati bersama Allah Subhanahu wa taala, sehingga merasakan kenikmatan kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala, sehingga susah, bahkan kata Imam Haddad, terkadang dalam banyak hal anda sampai tidak mampu melakukan demikian. Sampai ada satu peringkat yang mana kita susah nak hadirkan hati kita apabila kita duduk dengan manusia, sebab hati kita ini dah sentiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu ingat akan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila nak hadirkan hati, nak fokus, nak bagi attention kepada manusia, ni satu perkara yang susah. Dan ini yang disebutkan tentang Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, disebutkan bahawa di akhir umur beliau, dikatakan bahawa kadang-kadang apabila student anak muridnya menanyakan beberapa soalan, maka dia akan menjawab dengan soalan yang ringkas. Maka Imam Haddad mengatakan, cukuplah, iaitu berpadalah kamu dengan jawapanku yang singkat ini, kerana untuk aku nak menghadirkan hati bersama kamu ni merupakan satu perkara yang susah, iaitu hati dia sentiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nak melayani daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya dianggap sebagai satu beban, satu perkara yang susah. La ilaha illallah. Naam. Allahu akbar.
Naam. Jangan pula anda mengamalkan sesuatu amalan hanya bergantung kepada keupayaan dan waktu lapang, tetapi hendaklah anda membuat sesuatu yang lebih dari dari yang biasa ketika ada keupayaan, dan tidak mengurangi yang biasa bila datang waktu kemalasan. Iaitu kita ada rutin. Paling kurang zikir di waktu pagi dan zikir di waktu malam. Yang mana disebutkan dalam hadis yang akan datang di bawah ni, ij'al li sa'ah min awwali naharika wa sa'ah min akhirih akfika ma baina dhalik. Wahai anak Adam, sediakanlah bagiku sesaat di awal siangmu dan sesaat lagi dari waktu malamnya untuk menyatiku, nescaya aku akan mencukupimu di waktu di antara keduanya. Nah, maka kalau kita punya wirid harian, kita tetapkan di waktu pagi kita berzikir lepas solat subuh, dan kita berzikir di antara maghrib dan isyak. Jadi bila kita dah set waktu tu, penat mana pun kita, apa-apa pun yang terjadi, apa-apa pun yang berlaku, lepas subuh tu waktu kita berzikir. Apa-apa pun terjadi, apa-apa pun yang perlu untuk kita uruskan, antara maghrib dan isyak itu merupakan waktu untuk kita membaca ratib al-atas ataupun ratib al-haddad dan sebagainya. Make sure. Tapi kalau kita ada masa lebih, kata Imam Haddad, tetapi hendaklah anda membuat sesuatu yang lebih dari biasa ketika ada keupayaan. Bila ada keupayaan, kita buat lebih. Tapi bila kita malas ataupun bila kita sibuk, jangan sampai kita kurangkan daripada apa yang biasa kita lakukan. Wahakadha. Nah, supaya apa? Supaya kita dapat keberkatan istiqamah dalam melakukan amalan. Nah, kemudian Imam Haddad mengatakan, mengerjakan amalan yang baik itu penting sekali. Ketahuilah bahawa menyegerakan membuat kebaikan dan memelihara peribadatan serta mengekalkan ketaatan adalah jalan hidup para nabi dan para wali pada permulaan mereka dan pengakhiran mereka. Kerana mereka adalah orang-orang yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah mereka adalah orang-orang yang paling banyak beribadat, paling banyak bertaat dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu juga penujuan hamba kepada Tuhannya dan banyak sedikit ibadahnya itu adalah diukur pada kadar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaan itu adalah asas kepada makrifat. Semakin kuat pengenalan makrifat hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat pula kecintaannya kepada Allah dan banyaklah ibadahnya kepada Tuhannya. Tetapi jika anda tergolong orang-orang yang terlalu sibuk mencari kekayaan dunia serta suka mengikut tuntutan hawa nafsu sehingga tiada waktu lagi untuk melazimkan wirid-wirid dan bermacam-macam ibadat yang sunat, maka berusahalah mencari sedikit waktu untuk Tuhanmu pada awal waktu siangmu dan sedikit dari waktu malammu, supaya anda menyibukkan dirimu dengan bertasbih dan beristighfar dan sebagainya dari jenis-jenis ketaatan. Sebab telah diriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu sebuah hadis qudsi, bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya bani Adam, ij'al li sa'atan min awwali naharika wa sa'atan min akhirih akfika ma baina dhalik. Wahai anak Adam, sediakanlah bagiku sesaat dari awal siangmu dan sesaat lagi dari waktu malamnya untuk mengingatiku, nescaya aku akan mencukupimu di waktu di antara keduanya. Ada suatu berita yang warid mengatakan bahawa buku catatan sang hamba itu apabila didedahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap akhir harinya, maka jika ada tercatat pada awalnya dan pada akhirnya sesuatu kebaikan, akan berkata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya, padamkanlah semua yang ada di antara kedua waktu itu, iaitu sesuai dengan bunyi Al-Quran berikut, Dzalika min fadlillahi alaina walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Yang demikian itu adalah dari kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kepada sekalian manusia, akan tetapi kebanyakan manusia memang tidak tahu berterima kasih. Naam. Maka di sini Imam Haddad mengingatkan kita sekali lagi untuk menyegerakan perbuatan kebaikan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilengah-lengahkan perkara-perkara yang baik, dan selagi mampu untuk melakukan ketaatan, maka lakukanlah. Kerana sebelum datang kesibukan, sebelum datang waliyadzubillah sakit,
sebelum datang waktu yang kita tak mampu untuk beribadah, maka hendaklah kita memperbanyakkan dan menyegerakan daripada kebaikan, kerana ini adalah jalannya para nabi, para kekasih Allah Subhanahu wa taala dari permulaan hidup mereka sehinggalah ke akhirnya. La ilaha illallah. Sebahagian orang salih mengatakan di akhir hayat mereka, yakni aku tidak pernah ingat aku tertinggal salat berjemaah dengan takbiratul ihram. Aku tidak pernah ingat tertinggal salat berjemaah dengan takbiratul ihram bersama imam. Dan ni dia mengucapkan perkataan ini pada umur di akhir umur mereka 70 lebih 80. Daripada mereka baligh belasan tahun sehingga umur mereka 70 lebih. Ini 20, 30, 40, 50, 60, 70. Kurang lebih 50 tahun, 60 tahun mereka tidak pernah meninggalkan daripada takbiratul ihram bersama imam. La ilaha illallah. Yang mana Nabi kata, kalau satu orang itu dapat menjaga daripada takbiratul ihram bersama imam tanpa selama 40 hari, maka akan diberikan 2 pelepasan, sifat nifak dan daripada api neraka. Tidak ada kementerian yang mampu untuk memberi jaminan seseorang itu melepaskan diri daripada api neraka. Mungkin diorang boleh bagi jaminan untuk nak bagi duit dan sebagainya, akan tetapi tak ada kerajaan ataupun tak ada kementerian ataupun tak ada mana-mana syarikat yang mampu untuk memberi jaminan pelepasan daripada api neraka dan sifat nifak. Ini hanya datangnya daripada kerajaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kalau 40 hari dijaga, orang ini bukan 40 hari, bukan 40 minggu, bukan 40 bulan, bukan 40 tahun, bahkan lebih daripada 40 tahun daripada kehidupannya tidak pernah sekali tertinggal solat fardu berjemaah dan tidak tinggal takbiratul ihram bersama imam. Apa maksud takbiratul ihram bersama imam? Imam angkat takbir Allahu Akbar, dia pun angkat takbir Allahu Akbar. Wahakadha. Maka inilah perkara-perkara, inilah anugerah-anugerah yang agung, yang mahal, rezeki yang mahal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang itu diberikan taufik untuk menjaga solatnya, bahkan dijaga solatnya itu dengan berjemaah, bahkan dijaga solatnya itu takbiratul ihram bersama imam, maka itulah hakikat kekayaan, itulah hakikat kebahagiaan, itulah hakikat kejayaan seseorang itu di dunia dan di akhirat. Nah, maka ketaatan ke atas adalah jalan hidup para nabi dan para kekasih Allah Subhanahu wa taala pada permulaan mereka dan pengakhiran mereka, kerana mereka adalah orang-orang yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah mereka adalah orang-orang yang paling banyak beribadat, paling banyak bertaat dan paling banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan tentang orang yang sama yang saya sebutkan tadi, sehingga akhir hayatnya tidak meninggal takbiratul ihram bersama imam. Dikatakan bahawa daripada salah seorang ahli keluarganya, iaitu apabila dia berada di rumah mertuanya, iaitu dia mendengar mertuanya itu menangis sepanjang malam dalam tahajud, seakan-akan menangisnya seorang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari-hari menangis seakan-akan dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pada hakikatnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka mengenal akan Allah, mereka takut akan Allah. Sebab itu dikatakan, yakni orang yang bangun malam beribadah sepanjang malam dan dia bangun pagi dengan keadaan ujub, maka orang ini merupakan orang yang celaka. Ini dia beribadah kepada Allah pada waktu malam, akan tetapi di siang hari dia bangun, dia merasa ujub, merasa diri dia ni lebih baik daripada orang-orang yang tidur tak bangun tahajud. Maka wali'adzubillah, ini perkara yang perlu dijauhkan. Adapun orang yang tidur di waktu malam, akan tetapi dia bangun di waktu pagi, sembahyang subuh berjemaah dan sebagainya, dalam keadaan menyesal tidak bangun malam, keadaan orang ini lebih baik daripada orang yang bangun malam, akan tetapi kadang-kadang terlajak subuh, ataupun dia bangun subuh tapi dalam keadaan dia merasa ujub terhadap amal ibadah dia di waktu malam. Akan tetapi yang terbaik sekali adalah bangun di waktu malam, bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bangun di waktu pagi dalam keadaan merasakan diri dia adalah orang yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sebaik-baiknya kita lakukan. Sebab itu juga penujuan hamba kepada Tuhannya dan banyak sedikit ibadahnya adalah diukur pada kadar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
innal muhibba liman yuhibbu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai itu akan mentaati daripada perintah orang yang dicintainya. Maka mengikut kadar kecintaannya itu, maka mengikut kadar tersebutlah pengikutan terhadap perintah orang yang dicintai. Itu boleh di-apply kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak kita mencintai Rasulullah itu mengikut kadar betapa banyak ketaatan kita atas sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penauladanan kita terhadap akhlaknya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau kamu cinta akan Allah Subhanahu Wa Taala, fattabi'uni. Tanda kita cinta kepada Allah adalah betapa sempurnanya pengikutan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan, anugerahkan kita kesempurnaan dalam mengikuti daripada setiap yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi Imam Haddad mengatakan paling kurang kalau kita tak mampu untuk memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita tinggal dua waktu yang sangat berharga, iaitu di awal pagi dan di akhir malam, ataupun di waktu malam kita beribadah di waktu pagi dan kita beribadah di waktu malam. Dan disebabkan ibadah itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan apa-apa yang kurang di antaranya. Boleh diertikan dengan dicukupkan daripada ibadah yang kurang di antara dua waktu tersebut, ataupun mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan daripada perkara-perkara yang kita perlukan di antara kedua waktu tersebut. La ilaha illallah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ini kepada orang yang hanya beribadah di antara dua waktu. Apatah lagi kepada orang yang menyibukkan diri mereka itu untuk beribadah dalam waktu-waktu dalam 24 jam itu. Seperti dalam tersebut di sini, yakni bila buku catatan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila dilihat awalnya baik, akhirnya baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan padamkan segala yang tidak baik di antara keduanya. Akan tetapi bagaimana pula keadaan orang yang memenuhkan daripada buku catatan itu dengan kebaikan daripada awal sampai akhir, daripada permulaan kehidupannya sehingga akhir kehidupannya, maka pemberian Allah Subhanahu Wa Taala adalah lebih besar dan adalah lebih agung terhadap orang tersebut, yang mana jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti untuk tidak dapat menjadi seperti orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pemberian-pemberian tersebut. Dzalika fadlullah, dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita daripada akhlak-akhlak yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala dudukkan kita bersama orang-orang yang mulia, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk mengamalkan daripada amalan-amalan yang mulia, dan dudukkan kita bersama orang-orang yang melakukan daripada amalan-amalan yang mulia yang diridai dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkumpulkan dengan sahib, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang amalannya yang paling mulia dan murni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang paling agung akhlaknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah kulli niyyah salihah jami'a khairatid dunya wal akhirah, wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفى بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سوى، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والعفو منكم.